العالمين وبه نستعين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran kepada Allah. InsyaAllah pagi ini saya diminta bercakap tajuk surauku, syurgaku, itu lebih kurang Ingat saya dalam 2-3 minggu lepas yang lalu saya sentuh tajuk ini dalam perhimpunan dengan nazir-nazir, imam-imam di Dewan Jubli Perak. Tajuknya Masjidku Syurgaku. Kita tukar pula hari ni surauku, syurgaku. Jadi apa beza tajuk ni? Satu masjid, satu surau. Itu je beza dia. Apa dia surau, apa dia masjid? Kalau segi takrif undang-undang, masjid tu ialah tempat yang boleh solat sunat tahiyatul masjid. Adapun surau tak boleh. Walaupun surau Jumaat, kita ada Jumaat tak ada. Walaupun surau Jumaat, dia tak ada tahiyatul masjid dan tidak ada i'tikaf. Itu je beza dia. Atau lebihnya masjid dapat pahala i'tikaf. Kecuali i'tikaf bulan Ramadan. Ada ulama mengatakan boleh dapat pahala i'tikaf bulan Ramadan walaupun disuruh. Kerana i'tikaf Ramadan ni di rumah dah pahala. Kita buat satu sudut untuk para muslimat i'tikaf di 10 yang terakhir. Jadi kalau rumah dapat, masjid surau pun dapatlah. Masjid lebih-lebih lagi itu bezanya. Tapi fungsi kedua-duanya sama. Kalau di Mesir atau Timur Tengah, bangunan kecil pun di bawah tu ada surau. Ada dia dipanggil jami', dia panggil masjid. Sana masjid dipanggil jami'. Jadi dalam walaupun kecil, boleh satu sab 4-5 orang pun dipanggil jami'. Di setiap bangunan bawah ada jami'. Bangunan ada bawah jami'. Jadi pada mereka menganggap itu macam masjid lah. Dan kalau solat Jumaat, dia akan melimpah ruah lah sampai ke luar-luar. Dalam masjid cuma satu sab, 2 sab. Yang lain tu di luar. Bintang tikar lebih kurang semayang. Kadang-kadang sebelah himar dia. Sebelah himar berak itu kita semayang sebelah. Itu mudahnya. Arab mudah je. Dekat Timur Tengah senang je semayang. Kita susah. Semayang mesti dalam surau, dalam masjid Jadi fungsinya sama. Fungsi masjid dan surau sama. Yang Allah kata, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Ini Allah kata, innama hanyalah ya'muru, yang memakmurkan, masajid Allah, masjid-masjid Allah. Jadi termasuklah walaupun masjid sini makna yang kita kata tadi, masjid yang pertama boleh tahiyat, boleh i'tikaf. Tapi di tempat yang tak ada masjid, yang kita namakan surau pun juga termasuk dalam ayat ini, yang memakmurkan rumah-rumah Allah, masjid-masjid Allah. Man amana billah, orang yang beriman dengan Allah, wal yaumil akhir, beriman dengan hari akhirat, wa aqamas salat, mereka benar-benar mendirikan sembahyang, wa ataz zakah,
mereka benar-benar menunaikan zakat. Walam yakhsha illallah, dan mereka tidak takut melainkan hanya kepada Allah. Fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan boleh jadi mereka lah orang-orang yang mendapat petunjuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang memakmurkan rumah Allah, Allah kata, mafhum yang pertama, siapa yang memakmurkan rumah Allah, memenuhkan rumah Allah, membanyakkan rumah Allah, ramai orang di rumah Allah, itu tanda mereka beriman dengan Allah, tanda mereka beriman dengan hari akhirat, tanda mereka orang yang menegakkan solat. Solat ni dia tak kata buat solat, tapi menegakkan solat. Kalau buat solat, dia buat lebih kurang je. Dia kata muju aku buat, orang lain langsung tak semayang. Itu namanya buat solat. Tapi wa aqamas solat, menegakkan solat, dia bermula sebelum solat lagi. Buang sifat-sifat mazmumah. Macam Nabi Mi'raj. Nabi Mi'raj, sebelum Mi'raj, dibuka syaqqa sadar, dibelah dada. Kemudian dibuang hazm minasy syaitan, ambil hati, dibersihkan dengan zam-zam, ma'uz zam-zam, dan dikeluarkan tempat yang setan duduk. Walhal Nabi sallallahu alaihi wasallam maksum, tak ada duduk setan. Tapi dibelah juga untuk memperkuatkan kerohanian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimasukkan ilmu, dimasukkan iman, dimasukkan hikmah. Barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan perintah Mi'raj. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, as-salatu mi'rajul mu'min. Sembahyang itu mi'raj bagi orang yang beriman. Jadi kalau Nabi nak mi'raj, dibelah dada, dikeluarkan kekotoran dalam hati, dimasukkan ilmu, iman dan hikmah. Maka begitulah kita, kalau nak jadikan salat kita mi'rajul mu'min, mi'raj bagi orang beriman, maka kena bersihkan hati dulu. Buang sifat mazmumah, sifat ujub, riya, takabur, sombong, angkuh, pendendam, penghasad. Buang saja tu. Barulah boleh masuk ikhlas. Barulah sembahyang kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sembahyang Mi'raj juga. Allahu akbar. Sepanjang sembahyang Mi'raj hati kita. Pergi shopping mall, pergi Circuit Road, pergi Shah Alam, Sisi Mall, itu Mi'raj juga. Bagi salam baru datang hati kita. Itu tidak dikehendaki demikian. Kita sembahyang ni mesti hudurul qalb, hadir hati. Mesti ta'zim, mengagungkan Tuhan. Mesti tadallul, mesti merendahkan diri kepada Tuhan. Mesti tafahum li ma'nal qira'ah, faham setiap benda kita baca. Itu barunya sembahyang yang betul. Jadi wa aqamas salat, mendirikan sembahyang tu sebelum sembahyang lagi, bersihkan hati. Dalam sembahyang ingat Tuhan, hadirkan hati. Lepas sembahyang, pastikan sembahyang itu innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang itu dapat mencegah diri daripada keji dan munkar. Ini ciri orang yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia datang juga masjid, tapi hatinya tak bersih, sifat mazmumah berada dalam hati dia, artinya dia belum lagi mendirikan sembahyang. Wa aqimis solat, tegakkan sembahyang. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang itu dapat mencegah diri daripada perkara keji dan munkar. Kalau sembahyang juga, main judi juga.
Sembahyang juga, loteri juga, weko juga. Sembahyang juga. Tapi kaki perempuan. Artinya sembahyang itu tidak dapat mencegah diri daripada perkara keji dan mungkar. Artinya dia belum lagi menegakkan sembahyang. Artinya dia belum layak lagi menjadi pemakmur rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi makmur rumah Allah itu beriman dengan Allah, hari akhirat, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat. Walam yakhsha illallah, dan dia tidak takut melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang memakmurkan rumah Allah. Masuklah situ memakmurkan surau, memakmurkan tempat-tempat sembahyang. Mafhum yang kedua, kalau dikata siapakah orang yang memakmurkan rumah Allah, itulah dia beriman dengan Allah, hari akhirat, mendirikan sembahyang, mendirikan zakat, dan tidak takut kepada Allah. Itu yang kedua. Bagi menjawab soalan, siapakah orang yang mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, beriman dengan Allah, hari akhirat, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada Allah? Kalau ada 5 ciri ini, innama ya'muru masajidallah, mereka lah orang yang memakmurkan rumah Allah. Siapa memakmurkan Allah? Ada 5 ciri tadi. Kalau ada 5 ciri ini, itulah orang yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi patutnya rumah Allah, kalau konteks yang asalnya masjid lah. Tapi kalau tak ada masjid, surau. Sebab bila surau ditegakkan, maka wajib padanya diazankan 5 waktu, dan wajib padanya sembahyang berjamaah 5 waktu. Jadi sama je masjid dengan surau. Banyak orang salah faham, berebut nak menegakkan surau. Kalau kita derma nak buat surau, banyak orang yang ramai yang mahu terlibat. Tetapi yang menderma, yang menyumbang masjid itu pun tak pernah datang mukanya ke surau. Artinya dia belum memakmurkan rumah Allah. Tapi kalau dah memang sibuk sangat, busy sangat, businessman, tak sempat, daripada jasad tak hadir ke rumah Allah, duit pun hadir, cukuplah. Duit pun tak hadir, jasad tak hadir. Jadi kalau kita tak mampu buat semua, jangan tinggal semua. Tak mampu memang masa tak sempat sah. Tapi bab derma ni saya derma. Jadi tak mampu buat semua, jangan tinggal semua. Tapi kalau boleh mampu, derma juga, jasad pun datang juga ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebab memakmurkan rumah Allah tu ada 2 makna. Pertama, memakmurkan secara fizikal. Apa secara fizikal? Ialah membina rumah Allah ni. Dulu kita punya surau, setahu saya tingkat atas. Sekarang kita turunkan, kita besarkan, kita cantikkan. Bila jemaah makin ramai, makin selesa, pasang ekor lagi. Itu memakmurkan secara fizikal. Tak cukup, tambah lagi. Itu fizikal. Yang kedua ialah memakmurkan rumah Allah dari sudut maknawiyah. Dari sudut maknawiyah. Apa dia maknawiyah? Surau tu, masjid tu ada program, ada zikir, ada baca Quran, ada baca hadis, ada majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir. Itu tandanya. Ataupun itulah memakmurkan Allah dari sudut maknawiyah. Jadi apa guna kalau fizikalnya cantik, gah, tapi kosong? Ini yang Nabi SAW bersabda, la yabqa minal islami illa ismu. Tidak kekal daripada Islam itu melainkan namanya. Namanya Muhammad, namanya Osman, namanya Yusuf. Nama Islam, orang yang tak Islam. Itu kekal namanya saja Islam, tetapi akhlaknya, budayanya, perangainya, cara fikirnya bukan Islam. Macam cara fikir Siti Kasim.
JAKIM nak dihapuskannya, Jabatan Agama Islam nak hapusnya, mufti ni nak diserangnya. Dia kata suruh orang bukan Islam banyakkan anak, Cina, India banyakkan anak. Sebab kalau kita ni minoriti, nanti orang Islam akan main-mainkan kita. Kita tu siapa? Kalau Siti Kasim kata gitu, kita tu siapa? Dia Islam ke tidak? Ini namanya nama je Kasim, Siti Kasim, namanya Islam. Perangai tak macam live ni bagi dia dengar. Siti Kasim, nama Islam, tapi la yabqa minal Islam illa ismuh. Tak kekal Islam kat dia. Rupa pun tak berupa Islam. Illa ismuh, melainkan namanya saja Islam. Wala yabqa minal mashaf illa rasmuh, dan tidak kekal daripada mashaf melainkan pada resamnya. Mashaf hanya dia pada resam, pada tulisan. Cantik masjid kita surau, nampak kemah. Dia memang tak pernah turun tu. Sebulan 10 bulan yang lalu tak turun-turun. Nanti bila turun bulan Ramadan. Selagi tak Ramadan tak turun dia. Tapi tak tahulah tu surau tuan-tuan ni dibaca hari-hari, cuma dia letak balik susun cantik-cantik. Itu baguslah. Tapi ada juga yang tak turun-turun. Kemeh. Memang nak tunggu Ramadan tahun depan. Nak tunggu 2 bulan lagi baru dia turun. Lepas tu habis khatam kan tak sempat 20 pun. 15, 16 dah khatam. Dia balutlah Quran dengan kain kuning. Maka dia letaklah tinggi-tinggi atas almari. Duduklah engkau tinggi-tinggi, engkau mulia wahai Al-Quran. Jangan turun engkau sehingga datang bulan Ramadan akan datang. Maka jadilah Quran suci dalam debu. Suci dalam debu. Ramadan ni mana Quran ayat tu atas almari. Buka-buka dah berdebu dah. Suci dalam debu. Jadi begitulah di masjid, begitulah di surau. Quran hanya tinggal pada tulisannya saja, tidak dibaca. Wala yabqa minal mashafi illa rasmu. Wa masajiduhum amiratun wa hiya kharabun minal huda. Dan masjid-masjid mereka amirah, makmur. Makmur apa? Makmur dari segi binaan, cantik, gah, besar. Macam masjid di Selangor besar, gah. Tapi alhamdulillah lah. Dia punya fizikalnya pun gah, pengimarahnya pun gah. Itu tak apa. Kita tak nak fizikalnya besar tapi kosong. Wa ya kharabun minal huda, kosong daripada petunjuk. Surau kita dah cantik ni, dah besar, dah luas, dah cantik, ada aircon, maka jangan dia kosong daripada petunjuk. Tak ada aktiviti. Tak ada, jangan gitu Setengah masjid dia suka tengok angka, duit bertambah. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000. Lepas tu bila dia tak jadi nazir, tu duit tu 4,000 tu zaman aku lah tu. 5,000 tu zaman aku lah tu. Dia berbangga dapat menyimpan duit. Habiskan orang derma untuk pengimarahan, untuk aktiviti. Macam masjid negeri, alhamdulillah saya dipahamkan 70,000, 80,000 sekali Jumaat. Masjid negeri. Tapi habis dengan kuliah. Sekarang ni dah ada pondok masjid pula dah. Ada pondok masjid. Zaman saya dulu ada kuliah talaki bersijil. Macam-macam kena kreatif lah pengurus masjid, pengurus surau. Kena kreatif. Ada program-program baru. Jadi duit bukan untuk disimpan, tapi untuk mengimarahkan. Barulah dia bangunannya gah, tapi aktiviti juga hebat. Hebat. Okey. Dalam mengimarahkan ni ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi hadis ni panjang saya nak fokus yang di tengah-tengah aja. Yang diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda bukan menulis surat kepada Salman. Apa kata dia? Ya akhi, hai saudaraku,
tafarragh lil ibadah. Hendaklah kamu bagi masa fokus untuk beribadah. Qabla an yanzila bika minal bala, sebelum turun kepadamu bala. Jadi buat banyakkan ibadat sebelum turun bala. Ma la tastati' fihi al-ibadah. Hendaklah kamu buat ibadat selagi sebelum turun bala, yang bila dah turun bala tu kamu tak mampu lagi untuk beribadat. Jadi sebelum turun bala buat ibadat. Kalau dah turun bala tu nanti tak mampu kamu lagi buat ibadat. Wa tanim da'watal mu'minil mubtala, dan rebutlah doa orang mukmin yang dikena bala. Jadi kita dapatkan contohnya saudara-saudara kita di Palestin, di Rohingya, di Afrika, kalau mereka itu yang doa kepada kita, maka doa mereka ijabah. Mereka sedang ditekan, diuji. Dapatkan doa mereka. Macam mana dapatkan doa mereka? Kita doa mereka, kita bantu mereka, dia doalah kita. Alhamdulillah orang Malaysia pemurah-pemurah, di doanya kita. Rebutlah doa orang yang diuji. Saya tak nak uraikan panjang. Itu mula hadis ni. Warhamil yatama, kasihanlah pada anak yatim. Wamsah ra'sahu, dan usap kepala dia. Usap kepala dia tu. Tapi jangan usap kepala panjang aja, ulurlah. Mengusap aja tak ulu-ulu buat apa? Panggil anak yatim, usap kepala dia. Dia tunggu tak? Lepas usap apa? Usap aja. Kali kedua panggil dia, tak nak dia. Pakcik ni ngusap aja dia. Tak ada apa-apa pun ngusap tu lahirkan kasih sayang. Itu maksudnya. Tolong dia tak ada bapa. Tu. Kemudian wa at'imuhu min ta'amika, bagi makan daripada makan kau. Itu maksudnya. Dah usap, nak makan, main makan. Belanja dia makan. Yalin qalbaka, dengan demikian kamu akan lembutlah hati kamu. Kasih anak yatim, dapatkan doa orang mubtala yang diuji, maka hati kamu akan lembut. Apa tanda hati lembut? Bila sebut dosa, sebut neraka, takut, gementar hati. Sebut nama Allah, gementar. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang beriman bila sebut nama Allah, gementar hati. Tengok ingat dosa, menangis. Itu namanya hati lembut. Kita menangis juga, tapi bukan menangis kerana takut Allah, takut neraka, mengenangkan dosa, mengenangkan banyaknya kelemahan kita, solat tak khusyuk. Tapi menangis kerana tengok cerita anakku Syazali. Nangis kerana tengok cerita Hindustan. Itu tak pakai. Itu tak pakai. Nangis itu tak pakai. Nangis duduk seorang-seorang, mengenangkan dosa, menangis depan Allah SWT. Nangis ramai-ramai pun tak pakai juga. Sembahyang Qiyamul perdana, menangis, imam menangis seorang, pakat-pakat dengan takbir, kau nangis sekali, menangis satu masjid. Itu pun tak pakai. Dia nangis seorang. Baru pakai. Itu namanya hati lembut. Wa tudrik hajatak, dengan kamu kasih tadi dengan anak yatim, maka engkau juga akan dapat mencapai cita-cita engkau. Jadi kalau cita-cita tak tercapai ni, banyakkan sedekah, banyakkan kasihan pada anak yatim. Tu dia. Anak yatim ni ada dua. Anak yatim yang kaya cukup dengan diberikan perhatian kasih sayang. Kalau anak yatim yang miskin, kasih sayang pun kena kasih, buat macam anak kita sendiri, dan juga duit kena kasih juga lah. Derma sedekah pada dia. Sebab anak yatim ni dia tak masuk asnaf. Zakat dia tak berhadapan, kecuali kalau betul dia miskin. Kalau dia fuqara, dia dapat kerana dia fakir. Dia dapat kerana dia miskin.
Tapi rumah anak yatim tak berhak dapat zakat. Kecuali disebutnya ni 10 orang yang kaya berjaga ni miskin. Tapi rumah anak yatim tak berhak dapat zakat. Kena faham sebab tidak masuk asnaf. Tidak masuk asnaf yatim. Innama sadaqatul fuqara wal masakin tu ada 8 sekali dia tak sebut pun anak yatim. Okey. Kemudian, ya akhi, hai saudaraku, kata Abu Darda bersama, inni syahadtun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku saksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman, pada satu hari, atahu rajulun, datang kepadanya seorang lelaki, yashku ilaihi qasawata qalbi, datang kat Nabi, mengadu kat Nabi SAW tentang kerasnya hatinya. Faqala, lalu Nabi SAW berkata, bersabda, atuhibbu an yalina qalbuka wa tudrik hajatak. Kamu nak tak? Kamu nak tak hati kamu lembut dan tercapai cita-cita engkau? Qala na'am. Maka kata lelaki tu yang jumpa Nabi SAW tu, mengadu ke hati dia tu, dia kata, ya, aku nak sangat supaya hatiku lembut dan dapat tercapai cita-cita. Qala, lalu Nabi SAW bersabda, irhamil yatama, irhamil yatima, sayanglah, kasihanlah kepada anak yatim. Wamsah ra'sahu, usap dia punya kepala. Wa at'imhu min ta'amika, bagi makan daripada makananmu. Iyalin qalbaka wa tudrik hajatak, lembutlah hatimu dan tercapai cita-citamu. Kita dah urai tadi. Ya akhi, kemudian Abu Darda meneruskan lagi pesannya, liyakunil masjidu baitak, hendaklah kau jadikan masjid itu rumahmu. Jadikan masjid rumah. Maksudnya, banyakkan masa di masjid. Kalau kita tak ada masjid, banyakkan masa di surau. Tapi kita ni tak ada masa. Datang masjid pun bila dah azan kan, baru datang. Lebih baik sikit pada tu, dah qamat baru datang. Kan? Lepas tu bila semayang, hari-hari masbuk. Masuk rakaat ketiga, masuk rakaat keempat. Lepas tu, lepas semayang jumpa Tok Imam. Tok Imam tak nampak ke saya semayang tadi? Janganlah wirid kuat-kuat. Tok Imam pun jawab, hari-hari ke datang masbuk ni? Jadi kalau nak ikut salafi, nak ikut sunnah, dia kata aku salafi. Jadi ni bid'ah ni, wirid terus semayang kuat-kuat ni bid'ah. Aku salafi. Lepas tu kata tak boleh wirid lepas semayang ni, sebab aku tengah semayang tadi tu. Tok Imam tak nampak. Tok Imam kata takkan hari-hari datang masbuk. Kalau ikut sunnah, sahabat, dia ketinggalan takbiratul ihram pun dia rasa rugi. Ini hari-hari tinggal. Jadi kamu bukan salafi, kamu bukan ikut sunnah. Kalau kamu ikut sunnah, datang sebelum lagi azan, baru datang dah. Itu jadi barulah rumahku syurgaku, barulah surauku syurgaku, barulah surau rumahku. Tak ada timbulnya kamu semayang, imam wirid pun salah. Salahnya kamu datang lewat. Zaman Nabi dulu mana ada sahabat datang lewat? Jadi tak ada timbul masalah wirid. Kamu datang awal, takbir yang pertama pun dah dapat sama imam. Tak ada timbul. Timbulnya ini kamu datang lewat, datang rakaat keempat baru nak semayang. Lepas tu bila imam wirid, kamu semayang lagi. Faham dia? Jadi kadang-kadang dia kata bid'ah. Yang dia tu tak bid'ah, datang lewat panjang. Jadi masjid surau ni bagi ramai datang awal-awal. Di Turki sekarang, bawa underground ni bagus. Dia semayang sekarang ni subuh bukan dalam masjid surau dah. Dia semayang kat luar. Dah tak muat dah surau. Dah tak muat dah masjid. Itu di bawah kepimpinan underground ni. Bila orang mereka
Tanya dia berapa ramai rakyat dia. Dia tak sebut rakyat Turki itu sebagai rakyatnya. Dia sebut seluruh penduduk dunia ni. Berapa juta penduduk dunia yang Islam, itulah rakyat dia. Orang kata macam mana pula rakyat kau jadi banyak? Yang kau tahu setakat ni je. Dah, rakyat aku seluruh ni. Seluruh negara Islam ni yang ada umat Islam, itulah rakyat aku. Maksudnya dia nostalgia balik zaman khilafah Islamiyah. Ya, zaman khilafah Islamiyah berakhir di Turki. Seluruh dunia dulu dia punya pentadbirannya centralized di Turki. Sebelum itulah dari Madinah pindah sampai di Turki. Pada 1924 jadi British, Taja Kemal Atatürk, kau boleh jadi pemerintah Turki dengan syarat hapuskan sistem khilafah. Maka semenjak itulah umat Islam dipecah dan diperintah. Kita dengan Indonesia apa sampai sekarang tak baik. Ada je isu dia. Ada je isu nak bergaduh. Dulu kita nak masuk negara mana-mana Islam tak payah pasport. Pasportnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Masuk. Itu je pasport dia. Sekarang ni nak pergi Indonesia ada pasport, nak pergi Brunei ada pasport, ya. Sebab banyak khalifah. Kat Malaysia khalifahnya Najib. Dekat Brunei lain pula khalifahnya tetap. Ya. Indonesia khalifahnya Jokowi. Jadi banyak. Tapi zaman itu satu je khalifah. Maka sebab itulah Dargon kata, bila ditanya bahawa ramai rakyatnya, dia sebut satu dunia orang Islam. Takut orang. Semangat itu menggambarkan akan tercapai semula, akan terbina pula khilafah Islamiyah. Pada ketika itu Islam satu je. Sekarang ni yang berlaku terbalik. Urusan-urusan Kristian diurus oleh satu pop dunia. Padri besar tu, pop dunia tu, dia mengurus urusan agama Kristian. Sebab itu duit daripada pusat dihantar ke seluruh negara untuk aktiviti mubalik, menyampaikan dakwah mereka. Kita suruh aku lah, suruh engkau. Duit aku kau jangan. Masjid banyak kutipan, tak ada nak kasih surau. Ini aku. Surau yang tak ada Jumaat kuranglah kutipannya, betul tak? Kalau surau tu ada Jumaat, okeylah. Kalau surau tak ada Jumaat, susahlah dia nak buat aktiviti. Patutnya masjid, macam kita masjid negeri banyak duit, kasihlah. Tak boleh. Masjid aku kutip punya lah. Surau kutip dia punya. Jadi surau-surau yang ada Jumaat hebat sekarang ni. Tapi bila ditarik Jumaat, mula dah tak boleh nak buat aktiviti, dah tak ada program. Sebab urusan agama kita, sepatutnya urusan semua ni, seluruh Islam disatukan, centralized. Inilah yang mengurus. Seperti di Turki. Turki dalam sistem hafazan Quran dia ada sistem Turki lah. Kalau di Malaysia ni Sultan Salmaniyah. Dia caranya sama. Dia menghafal Quran sama. Semua daripada ujung ada kaedah dia. Kita menghafal Quran dah beza-beza. Satu mu'tafiz dengan mu'tafiz. Kemudian 3 tahun, dalam masa 2 tahun habis. Kemudian 3 tahun, lepas 3 tahun dia hantar pula ke Turki untuk alim. Lepas 3 tahun dia tak lepaskan. Mesti berkhidmat. Jadi guru 3 tahun. Hantar ke seluruh dunia. Afrika, ke Indonesia, semua dia hantar. Ke Burma, semua dia hantar. Lepas tu baru dilepaskan. Ini sistem Turki. Itu tak mustahil dia boleh bangun balik khilafah Islamiyah di Turki. Okey, jadi jadikan masjid kamu sebagai rumah kamu, tempat tenang, tempat rehat. Ini pun satu benda juga ya. Jadi ceramah-ceramah agama pun bagilah yang tenang. Tapi orang kita ni suka yang kasar-kasar. Bila pergi ceramah, orang telefon saya, "Ustaz, mana ni? Anda ni nak ceramah tempat kamu?" "Ustaz, datang sini Ustaz ceramah." Ceramah bagi Ustaz. Lain clear. Pantai Ustaz.
Lepas ceramah pula, baik Ustaz. Ustaz ceramah tadi Ustaz. Merah telinga Nazir dia pun. Telinga Nazir merah. Bagus Ustaz. Dia telefon tu, datang Ustaz. Bantai Ustaz. Kita kata, saya bukan boxer nak bantai orang. Boxer boleh bantai orang. Saya ni doa, mengajak orang dengan lembut. Fabima rahmati minallahi lintalahum. Dan maka dengan rahmat Allah kepadamu wahai Rasul, engkau bersifat lunak. Walau kunta fazzan, kalau engkau keras, kasar, ghalizal qalb, keras hati, cara kasar, bila berceramah, nak rakam, nak skip. Siapa nak buat ni? Debat, mari debat. Nak debat live. Boy. Adakah Nabi suruh berdakwah macam tu? Bima rahmati minallahi lintalahum. Hendaklah kamu bersifat lunak. Walau kunta fazzan, kalau engkau kasar, ghalizal qalbi, keras hati, lam faddu min hawli, mereka bertaburan lari daripada kelilingmu. Tapi ada juga setengah masjid suruh kasar kosong. Jadi masjid tidak lagi tempat zon aman, zon tenang. Orang nak berzikir, kena bantai, kena perli, angkat. Itu bagus tak ceramah Ustaz ni. Kalau dapat bantai orang, dapat orang tak senang, itu bagus. Tak. Nabi berdakwah dengan lembut, dengan lunak. Lintalahum. Bukan dapat bantai orang tu puas hati. Tak. Jadi menyebabkan masjid surau dah tak tenang. Kena penceramah macam ni. Penceramah itu jangan lupa, bukan semua orang satu kepala dengan dia. Bukan satu orang satu warna dengan dia. Kalau satu warna, yalah yang dia berceramah ikut warna dia. Yang satu warna dengan dia sukalah. Yang tak satu warna dengan dia, sakitlah telinganya, sakitlah hatinya. Jadi berdakwah untuk melunakkan hati manusia, bukan untuk menyakiti hati manusia. Tuan-tuan tu nak pakai ceramah jangan ikut. Dia bagus tak? Korek bantai ni semacam jadi bantai orang. Itu yang baik. Tak. Itu tak bertulan dengan firman Tuhan tadi, bersifat lunak. Memang Nabi ada ketikanya bila dia marah, berceramah, berkhutbah, merah pipi dia, merah telinga dia kerana ketegasan. Tapi kerana ketegasan, bukan kerana nak bantai orang. Kalau niat nak bantai orang dah tak betul lah. Okey. Jadi, ya akhi, jadikan masjid rumahmu, kata Abu Darda kepada Salman. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, al-masajidu buyutul muttaqin. Masjid-masjid itu ialah rumah-rumah bagi orang yang bertakwa. Jadi kalau kita bertakwa, seringlah nampak muka kat masjid. Cepat datang ke masjid, datang ke surau.